Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan konflik geopolitik yang semakin memuncak di Timur Tengah mengganggu usaha mencapai kemakmuran dan kestabilan ekonomi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan untuk memastikan Laut Cina Selatan akan terus aman dan stabil. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan inisiatif integrasi ekonomi serantau dalam membuka kunci potensi penuh ekonomi APEC untuk kemakmuran lebih besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan visi bersama untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik kekal menjadi trust kepada kerja APEC dan betapa relevannya perkara itu dalam dunia yang semakin bersaling hubungan dengan konflik geopolitik yang semakin memuncak baru-baru ini di Timur Tengah mengganggu usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran dan kestabilan ekonomi. Sehubungan itu, Baginda mengetengahkan penyertaan ekonomi APEC dalam beberapa rangka kerja pelbagai hala seperti ASEAN, G20, Pacific Islands Forum and the Pacific Alliance yang semuanya berasas dalam mempromosikan kerjasama dan memajukan masa depan inklusif, berdaya tahan, aman dan mampan untuk ekonomi dan rantau ini. Oleh itu, APEC titah Baginda harus terus mengukuhkan perkongsian dengan rangka kerja yang mempunyai visi dan matlamat yang sama dan meneruskan kerjasama dalam menangani cabaran seperti perubahan iklim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Walking Lunch with Guest Economies, menyentuh mengenai kebimbangan yang semakin meningkat tentang kejadian cuaca ekstrim dan kesan buruknya terhadap kehidupan rakyat, alam sekitar dan ekonomi. Baginda bertitah menggesa keperluan untuk menangani ancaman global dengan menggunapakai amalan-amalan yang lebih mampan dan melabur dalam teknologi yang berdaya tahan iklim. Dalam konteks itu, tema Amerika Syarikat mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua, titah Baginda adalah relevan. Baginda menekankan usaha-usaha kolektif APEC untuk melaksanakan Bangkok Goals on Biocircular Green Economy akan terus berkepentingan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh yang demikian, Baginda mengalu-alukan kerjasama melalui institusi-institusi iklim serantau seperti Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam yang akan menyumbang kepada pembangunan pakar dan peningkatan kapasiti dalam menangani isu-isu berkaitan iklim di rantau ini. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center, San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan tertumpu kepada kemampanan iklim dan peralihan tenaga yang adil. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Baginda dialu-alukan oleh Mr. Ethan Rosenwick, Acting Chief of Protocol, State Department Amerika Syarikat. APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Working Lunch sesi pertama dimulakan dengan ucapan Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC. Dalam titah Baginda mengimbas semula mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC yang pertama di Black Island 30 tahun lalu dan komitmen untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik.
Baginda juga berangkat menghadiri Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF Leaders Meeting. Mesyuarat dimulakan dengan ucapan Presiden Amerika Syarikat. Mesyuarat memberi peluang untuk menandakan kemajuan ketara yang dicapai sejak pelancaran IPEF pada bulan Mei 2022 di Tokyo, Jepun. Ketua-ketua IPEF mengambil perhatian terhadap penandatanganan perjanjian pertama seumpamanya mengenai Supply Chain Agreement dan sebahagian besarnya memuktamadkan perundingan mengenai Clean Economy Agreement and Fair Economy Agreement di San Francisco, California, Amerika Syarikat. Dalam mengakui kepentingan untuk mengukuhkan lagi mineral kritikal bagi rantaian bekalan dalam rantau Indo-Pasifik dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, ketua-ketua IPEF melancarkan IPEF Critical Minerals Dialogue untuk memupuk kerjasama yang lebih erat di kalangan rakan kongsi. Di samping itu, rakan kongsi IPEF akan terus memperdalami kepentingan bersama dalam menangani isu-isu ekonomi yang kritikal dan memajukan integrasi ekonomi melalui penubuhan Majlis IPEF Peringkat Menteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat ke Majlis Perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson, Naib Presiden Kanan Syarikat Boeing dan Presiden Boeing Global dan Majlis Perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Vo Van Truong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam, Baginda dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama untuk mengukuhkan lagi kerjasama erat termasuk perdagangan dan ekonomi, pertanian, pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Majlis Perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson yang berlangsung di Four Seasons. Majlis perjumpaan ini adalah yang pertama antara Baginda dan Dr. Brandon Nelson. Perbincangan termasuk perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan syarikat Boeing. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam di Moscone Center, kedua-dua pemimpin menyentuh pengukuhan kerjasama memastikan Laut Cina Selatan yang stabil, selamat dan aman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat ke Majlis Perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China di St. Regis. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah 2023 menandakan ulang tahun ke-5 Strategic Cooperative Partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan harapan untuk terus sama-sama berusaha bagi meningkatkan lagi persahabatan muhibah yang telah lama wujud antara kedua-dua buah negara. Mengenai hubungan dua hala, Baginda berpuas hati dengan kemajuan dalam kerjasama perdagangan dan pelaburan, rantaian dan perikanan, pendidikan dan pertukaran rakyat. Baginda juga menyatakan kerjasama telah memperluaskan Big Data dan Artificial Intelligence. Baginda memaklumkan fasa pertama projek Heng Yi telah selesai dilaksanakan dan fasa kedua yang perjanjiannya ditandatangani pada 8 November 2023 akan bermula. Dengan persetujuan China, Baginda menyatakan harapan terhadap penyelesaiannya menjelang akhir tahun ini. Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas biasiswa-biasiswa dan latihan yang ditawarkan oleh Heng Yi yang membantu negara membina kapasiti teknikal dan tenaga manusia. Di samping itu, Baginda menyatakan negara Brunei Darussalam berminat untuk memanfaatkan kepakaran China dalam bidang-bidang tenaga yang boleh yang diperbaharui dan inisiatif hijau yang akan melengkapkan usaha-usaha nasional dan serantau.
Tambahan pula, Brunei juga berminat untuk meneroka dan mengembangkan ekspor produk pertanian dan perikanan ke China. Menyentuh mengenai hubungan antara rakyat, pada khidmat baginda, penyambungan semula pengembaraan antara Brunei dan China akan menggalakkan lagi sektor pelancongan masing-masing. Baginda menekankan kepentingan untuk memastikan Laut China Selatan akan terus aman dan stabil. Baginda seterusnya bertitah sebarang ketegangan di rantau ini adalah perkara yang amat membimbangkan dan apa jua isu yang timbul perlu ditangani melalui dialog dan perundingan secara aman berdasarkan undang-undang antarabangsa termasuk 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea. Baginda berharap akan dapat bekerjasama rapat dengan China dalam merundingkan Code of Conduct yang akan bermakna kepada kedua-dua pihak dan menjadi contoh kepada masyarakat antarabangsa dari segi hasrat kolektif ke arah keamanan dan keselamatan di rantau ini. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rakyat China mengetengahkan tentang sejarah persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Continue to enjoy warm and long-standing relations. Memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Strategic Cooperative Partnership antara kedua-dua buah negara, China bersedia untuk bekerjasama dengan Brunei untuk terus memajukan hubungan dua hala dan terus mempromosikan kerjasama yang berkualiti tinggi dalam inisiatif Belt and Road BRI untuk membawa lebih banyak faedah kepada rakyat di kedua-dua buah negara. Perbincangan juga termasuk perkara-perkara serantau yang berkepentingan bersama seperti kerjasama Asia Timur dalam mengukuhkan struktur ASEAN, Brunei sebagai hub bagi wilayah BIM Piaga dan penghargaan atas sokongan Brunei terhadap penyertaan China kepada CPTPP. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan kebimbangan terhadap keganasan yang berterusan di jalur Gaza dan berdiri dalam solidariti dalam menantikan penyelesaian dua negara. Pada sebelah malam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santa Malam bagi APEC Economic Leaders yang diadakan di Legion of Honor San Francisco, Amerika Syarikat. Majlis santap tersebut adalah bagi meraikan ketua-ketua ekonomi APEC serta delegasi yang menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat dan isteri First Lady Dr. Jill Biden. Semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat sesi kedua, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan inisiatif integrasi ekonomi serantau seperti Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP dan Info-Pacific Economic Framework IPEF dalam membuka kunci potensi penuh ekonomi APEC untuk kemakmuran yang lebih besar. Sehubungan itu, Baginda bertitah menekankan komitmen berterusan untuk mewujudkan Free Trade Area of the Asia Pacific FTAAP sebagai keutamaan dalam APEC. Baginda seterusnya mengiktiraf peranan APEC sebagai penggerak inovasi serta peluang-peluang dan risiko yang dibawa oleh kebangkitan artificial intelligence dan menekankan kepentingan terhadap penggunaan teknologi secara bertanggungjawab serta menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk memastikan APEC terus menjadi rantau yang inovatif dan berpandangan ke hadapan dalam era digital.
Selain itu, baginda juga menyeru agar pelibatan semua pihak yang berkepentingan dengan tumpuan kepada belia dan MSME dan mempromosikan pembangunan kemahiran digital untuk memupuk inovasi sambil mengguna pakai dasar yang memudahkan akses pasaran antarabangsa yang akan memperkasakan mereka untuk bersaing di peringkat global. Dalam usaha itu, baginda mengetengahkan bahawa peranan APEC melalui Ecotech sebagai incubator idea adalah penting untuk proses APEC. Dalam titah baginda menyampaikan sokongan penuh negara Brunei Darussalam terhadap Peru sebagai pengerusi APEC pada tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center, San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan dalam sesi tersebut tertumpu kepada kesaling hubungan dan membina ekonomi yang inklusif serta berdaya tahan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sesi dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun 2023. Tuan Yang Terutama seterusnya menjemput Puan Yang Terutama Dina Boluarte, Presiden Peru selaku pengerusi APEC AELM akan datang menyampaikan ucapan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, APEC mesti terus menyokong sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan yang memastikan peluang-peluang yang sama dan persaingan yang adil untuk membina ekonomi inklusif dan berdaya tahan. Pada penghujung AELM, APEC Leaders 2023 Golden Gate Declaration Creating a Resilient and Sustainable Future for All dikeluarkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan San Francisco, Amerika Syarikat setelah menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pindatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang antarabangsa San Francisco bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Assistant Chief of Protocol State Department Amerika Syarikat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Sarbini bin Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat. Sebagai sebahagian daripada hasil APEC 2023, negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan satu joint statement on the occasion of the 30th APEC Economic Leaders Meeting AELM. Dalam pernyataan bersama tersebut, para pemimpin antara lain mengulangi mesej dari resolusi Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People. Para pemimpin mengambil maklum dengan kebimbangan mendalam mengenai kesengsaraan dan impak buruk perang dan konflik di seluruh dunia. Konflik tersebut boleh memberi akibat signifikan kepada ekonomi global. Kenyataan bersama juga menyebut para pemimpin menyeru bagi gencatan senjata segera, berpanjangan dan kukuh sehingga membawa kepada penamatan konflik di jalur Gaza. Para pemimpin juga menggariskan mengenai keperluan bagi penyediaan segera berterusan mencukupi dan tiada gangguan bagi barang dan perkhidmatan penting kepada orang awam di jalur Gaza. Para pemimpin mengulangi pendirian bahawa satu-satunya penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin hanya melalui penyelesaian aman berasaskan kepada resolusi PBB yang relevan termasuk resolusi Perhimpunan Agung PBB dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta selaras dengan undang-undang antarabangsa berdasarkan two-state solution.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq Sultan Oman dan Kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Perkembangan terkini masyarakat Islam khususnya kemajuan program kerjasama berbentuk fokus strategik di bawah rancangan strategik 2021-2025 yang dijalankan oleh setiap negara anggota MABIMS antara yang dibincangkan semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Agama MABIMS ke-20. Mesyuarat diadakan baru-baru ini di Republik Singapura. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Negara anggota MABIMS terdiri daripada negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Juga diadakan pelancaran buku terbitan bersama Tafsir Ilmi MABIMS yang mana negara Brunei Darussalam selaku penyelaras. Pada pertemuan ini, satu memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam bidang halal MABIMS ditandatangani. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan Mu'alaf, Kebajikan Mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Tutong pagi tadi mengadakan majlis peletakan batu asas bagi Dewan Serbaguna Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu. Majlis berlangsung di tapak Dewan Serbaguna Pesatu, Daerah Tutong. Peletakan batu asas disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Kerja-kerja pembinaan Dewan Serbaguna Pesatu bermula pada 6 Julai lalu dan dijangka siap pada 5 Julai 2024 melalui peruntukan kumpulan wang pentadbiran Am Majlis Ugama Islam Brunei. Kementerian Kesihatan akan terus menumpukan usaha dan tenaga ke arah memperkasa perkhidmatan kesihatan di negara ini. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut semasa sesi muzakarah Kementerian Kesihatan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan pelaksanaan beberapa projek termasuk penambahbaikan infrastruktur, penyediaan teknologi dan peralatan perubatan yang canggih dan moden. Muzakarah diadakan pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, ia diharapkan akan dapat memperkukuhkan lagi institusi penanganan kesihatan mental di negara ini demi kesejahteraan rakyat dan penduduk. Demi mempertahankan kemampanan ke arah usaha menandangi masalah kesihatan mental, ianya bukan saja dianggap satu hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama dan bukan pula tanggungjawab yang terhad kepada agensi-agensi kerajaan yang tertentu. Masing-masing mempunyai peranan untuk meningkatkan usaha ke arah menegakkan hak setiap manusia untuk mencapai kesihatan mental yang baik. Juga diadakan sesi dialog di antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pihak Kementerian Kesihatan serta lawatan ke Pusat Perkembangan Kanak-kanak dan Jabatan Perkhidmatan Psikiatri di Kiarong. The main one ialah unit atau MHU. Para belia diterapkan dengan aktiviti keagamaan termasuk kemahiran berbicara semasa bengkel puisi Islam bagi belia dan belia wanis masjid. Bengkel diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut.
Pemudah cara bengkel yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Bengkel Anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah. Isu masalah keluarga, pengurusan harta menyuntik kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab termasuk pelindungan di sisi undang-undang syariah antara yang digariskan semasa klinik undang-undang syariah bagi golongan warga emas. Klinik yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Unit Perundangan Islam diadakan pagi tadi di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Klinik dikendalikan oleh beberapa tenaga penasihat daripada pelbagai agensi kerajaan. Juga diadakan sesi sembang undang-undang syariah. Isu buli dan pendekatan pelbagai agensi serta langkah yang diambil oleh pelbagai pihak antara perkongsian forum Bantu, Empati, Sayangi, Tanggungjawab BES Kementerian Pendidikan 2023. Forum tersebut berlangsung petang tadi di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tema forum bersama Kitani Menyokong BEST merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan dalam membendung dan mencegah gejala buli berlaku dalam kalangan para pelajar di institusi pendidikan. Dan sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah SWT. 132 anak pokok ditanam semasa projek Grow a Tree yang dilancarkan oleh Majlis Pelajar Kolej Jerudong Park Medical Center bagi Sains Kesihatan. Inisiatif seumpamanya bertujuan memupuk kesedaran alam sekitar dan amalan pembangunan mampan dalam kalangan pelajar ke arah menyumbang secara aktif kepada masyarakat. Hadir Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Expo Movember Beauty merupakan antara platform bagi tukang gunting dan jurusolek tempatan dalam mengembangkan dan menunjukkan bakat masing-masing. Pagi tadi diadakan pelancaran expo yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah Aman Hills, Jalan Muara. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Expo yang diadakan sehingga esok kepada orang ramai turut diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik antaranya perlawanan menggunting rambut dan solekan wajah, kempen menderma darah dan jualan. Pemberigaan pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara kepada seluruh lapisan masyarakat diteruskan pagi tadi dengan taklimat pengukuhan maqasid syariah untuk penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung bagi daerah Tutong. Majlis diadakan di rumah kediaman rasmi pegawai daerah Tutong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Taklimat disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Beribadah dengan berat hati. Ada orang sembahyang dengan
17 orang pelukis tanah air turut serta dalam pameran dan jualan amal seni lukis bagi kutipan tabung dana kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dengan tajuk Ikhlas Tapi Jauh, Palestin di Hatiku. Ia adalah sebagai manifestasi seniman negara terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat Palestin di Gaza. Pelancaran pameran tersebut diadakan petang tadi di Art Avenue Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pelancarannya disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Pameran adalah anjuran Yayasan Seni Zakaria Omar bersama Impian 7 Art Group. Hasil jualan lukisan akan didermakan ke tabung kemanusiaan rakyat Palestin. Pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga hujung bulan ini. Kumpulan kelas bimbingan Muslimah Masjid Kampung Birau muncul juara peraduan kuis agama bagi kelas bimbingan Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong. Peraduan diadakan pagi tadi di Masjid Hasanah Bolkiah. 12 kumpulan kelas bimbingan Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong menyertai peraduan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Tempat kedua kumpulan kelas bimbingan Muslimah Masjid Kampung Telisai, manakala kumpulan kelas bimbingan Muslimah Masjid Kampung Penanjung di tempat ketiga. Peraduan dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama bahagian Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah. Peraduan mengarang cerita pendek 2023 Anjuran Persatuan Sindrom Down ABLE menjadi platform mencungkil bakat para penuntut dalam membuat karangan. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah peraduan berkenaan di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. 8 buah sekolah menengah dan 3 buah sekolah rendah menyertai peraduan yang dibahagikan kepada 3 kategori iaitu sekolah rendah, menengah dan pelajar berkeperluan khas. Peraduan tersebut memberi peluang kepada pelajar mengekspresi pandangan serta pengetahuan tentang sindrom Down. Sejak awal tahun ini, 72 orang di daerah Belait telah memeluk agama Islam. Hari ini jumlah tersebut bertambah dengan 4 orang adik-beradik puak dusun yang memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka yang baharu. Majlis pengislaman berlangsung di bangunan Persatuan Sinar Islam Daerah Belait. ...37 pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan Daerah Temburong petang tadi menerima penghargaan pencapaian cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Penghargaan seumpamanya bertujuan memberi motivasi kepada para pelajar untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Tahun lepas, Sekolah Menengah Sultan Hassan telah mencapai 31.13% dari pelajar-pelajar yang mendapat 5 kredit ke atas, manakala IGCSE 32.8% mendapat 5 kredit ke atas. Amalan gaya hidup sehat menjadi tumpuan utama Karnival sempena sambutan ulang tahun Pusat Promosi Kesihatan ke-15. Ia diadakan sehingga esok di Jalan Commonwealth Drive.
Karnival dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Ia juga bertujuan memberikan pengetahuan dan komitmen yang berterusan serta sokongan kepada pihak-pihak berkepentingan bagi pusat tersebut. Sampai ni dalam 1,000 pengunjung sudah kemarilah. Jadi aktiviti-aktiviti yang diadakan selain daripada berjual-jualan makanan dan minuman, ada aktiviti untuk kanak-kanak seperti mini games, ada archery, henna dan face painting. 3 warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut setelah didapati melakukan beberapa kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Penahanan dibuat ketika operasi Sakat 158-2023 oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Mumong. Mereka dipercayai tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh dan bekerja bukan dengan majikan asal. Seorang lagi warga negara asing diarah bagi membantu siasatan kerana dipercayai mengambil dan menggaji pesalah imigresen. 2 warga negara Indonesia didakwa di bawah Akta Imigresen Penggal 17 oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan kerana didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Ina Suama, perempuan 37 tahun dijatuhi hukuman penjara 4 bulan dan denda RM1,000. Kegagalan individu membayar denda menjadikan hukuman penjara selama 5 bulan. Manakala Muhammad Rizal Irfanuddin, lelaki 27 tahun, dijatuhi hukuman penjara 4 bulan dan 3 kali sebatan. Saingan bola sepak Liga Super Brunei 2023 melabuhkan tirainya dengan menyaksikan pasukan Kasuka muncul juara selepas mencatatkan rekod tanpa kalah sepanjang musim dengan mengumpul 42 mata daripada 16 perlawanan. Sementara itu, dalam perlawanan menutup tirai semalam, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB tidak menghadapi masalah untuk menewaskan BSRC. Berlangsung di Kompleks Sukan Tutong, MSABDB mendahului perlawanan pada minit keempat menerusi jaringan awangku Muhammad Wafiq Afifuddin Pangeran Rino Wira. Bersambung separuh masa kedua perlawanan, MSABDB menggandakan kedudukan menerusi jaringan Abdul Firdaus Zulefindi. Kemenangan MSABDB lengkap pada minit ke-70 hasil jaringan Dainel Haji Khalidin. Acara diteruskan dengan penyampaian piala kejuaraan Liga Super Brunei kepada Kasuka FC oleh pengarah teknikal FABD Paul Munster.